Masya Allah. Muzammir Mansur. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fi Rano. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Muka surat 230. Ya, Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dua-dua malam ni kita di Facebook pun ada, dan kita di mana? Kita dan juga kita di YouTube pun ada malam. Maulana Zawawi, Masya Allah. Macam mana Maulana Zawawi? Masya Allah. Sihat Masya Allah. Jarang-jarang kita dapat menziarahi. Masya Allah. Maulana Zawawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sufyan, Sayyid Sufyan, typo. Maaf sahabat. Okey, Masya Allah. Masya Allah. Fairozian Orian. Masya Allah. Kadang-kadang hadirkan diri. Masya Allah. Alhamdulillah sihat Masya Allah sihat Orang di mana tu? Di Raub Di Raub ke Bentong, Ustaz? Raub ke Bentong? Terlupa lah saya. Raub ke Bentong? Bentong lah tu kot, insyaAllah. Masya Allah. Di Bentong, di Raub. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. InsyaAllah nanti kita balik Kelantan, kita singgah. Tapi sekarang ni nak jalan pun mana pun tak boleh. Alhamdulillah, dengan berkat ni ada juga yang dapat bersama dengan tuan-tuan dan sahabat semua melalui online lah. Alhamdulillah, tahun lepas lagi kita dah rancang perkara ni daripada bulan puasa tahun lepas lagi. Alhamdulillah, bulan puasa tahun ni nak masuk raya haji dah. Masya Allah. Jadi dapat bersama dengan tuan-tuan semua, dengan sahabat-sahabat yang dimuliakan. Masya Allah, kalau kita tak rancang macam ni, sampai bila kita tak tahu. Masya Allah. Jadi kita dapat bersama dengan tuan-tuan. Ya, pada malam ni kita berada pada muka surat 230 dalam jilid kelima dah kita. Kitabud Da'wat, kitab doa dalam bab zikrullah, di dalam bab zikrullah pada kitab Da'wat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 2270-10 sebaik-baik amalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu qala jaa A'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala faqala ayyun nas khair qala tuba liman tala amruhu wa hasuna amaluhu. Qala ya Rasulullah ayyu amal afdalu? Qala an tufariqa ad-dunya wa lisanuka ratbun min zikrillah. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Sayyidina Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa
telah datang seorang badui kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada baginda, siapakah manusia yang paling baik? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahagialah bagi mereka yang panjang umurnya serta baik amalannya. Semalam kita telah cerita macam mana keadaan orang yang panjang umur dan baik amalannya akan memasuki syurga lebih dahulu daripada para syahid, walaupun dia tidak mati syahid dibandingkan dengan kawannya. Baginda bersabda, badui bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Baginda bersabda, kamu berpisah dengan dunia dan lidahmu basah dengan zikrullah. Maksudnya bila kita tinggal dunia, maka lidah kita masih lagi basah mengingati Allah dengan zikrullah. Okey. Lidah yang kering bermaksud lidah yang terhenti daripada berzikir kepada Allah, dan lidah yang basah pula bermaksud lidah yang sentiasa berzikir, dipanggil ratbul lisan. Rutub kan, daripada perkataan rutub, buah yang basah. Tapi pada perkataan zikir kita sebut ratbul lisan. Buah rutub. Rutub tu buah kurma yang masak, belum dikeringkan. Buah rutub, buah basah lagi, buah basah. Oh, sedap rutub ni. Kalau rutub busur tu buah yang separuh masak dah, buah matang dah dan separuh masak, tunggu untuk dia masak sepenuhnya aja. Tapi sedap juga. Tu busur, dia tak panggil rutub. Buah kurma segar tu kita panggil dia rutub. Rutub tu segar, basah. Jadi perkataan rutub tu ratbul lisan kan, ratbum min zikrillah. Lisan yang basah, lidah yang basah dengan zikrullah juga isyarat kepada keadaan seorang yang berterusan berzikir kepada Allah sehingga kematian. Maknanya dia sentiasa berzikir, istiqamah dalam berzikir kepada Allah. Sebab tu dalam dakwah kita belum mula ajar untuk kita berzikir sekurang-kurangnya 300 pagi, 300 petang, iaitu kita bertasbih dengan kalimah yang keempat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nak sambung lagi, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, 100 kali pagi, 100 kali petang. Dan selepas tu selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang panjang maupun yang pendek, paling kurangnya Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, 100 pagi, 100 petang. Dan istighfar juga kalimah zikir, iaitu kita memohon keampunan dosa, memohon keampunan terhadap dosa kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah innallaha ghafurur rahim, astaghfirullah innallaha ghafurur rahim, astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Itu sekurang-kurangnya 100 pagi, 100 petang. Kita istiqamah setiap hari, berkekalan dan berterusan agar kita mati dengan zikrullah. So 3 tahun, lalu kita buat 3 tahun, selepas 3 tahun, kalau kita mati pun, insya-Allah Allah akan golongkan kita daripada kalangan mereka-mereka yang dikatakan wali-wali Allah, aulia Allah. Masya-Allah, aulia Allah. 300 pagi, 300 petang. Ya, masya-Allah. Itu dalam dakwah kita mengajar dia. Sebab tu saya kata kita kena take time, kita ambil masa, kita menghadap kiblat dengan berwuduk, dengan kita memberi tawajuh pada setiap tasbih yang kita baca, dengan kita mengingati maknanya perlahan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada layak disembah melainkan Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan apabila kita berselawat kepada Nabi, kita gambarkan sifatul ihsan Rasulullah, macam mana kasih sayang Rasulullah,
pada kita dan seluruh umat, macam mana pengorbanan, macam mana susah payah Nabi untuk membantu kita sebagai umat, macam mana pengorbanan Nabi sanggup untuk menerima segala kesusahan hanya semata-mata kerana umatnya. Kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan selepas itu kita beristighfar untuk diri kita yang penuh dengan dosa dan noda, maka kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah, ya Allah, ampunilah dosaku. Innallah, sesungguh Engkau ya Allah Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. So 300 pagi, 300 petang. Maksud kita buat ni insya-Allah zaman-zaman, dan kita latihkan diri kita agar sekurang-kurangnya lidah kita dipanggil ratbul lisan, iaitu basah dengan zikrullah, dan kita mati di kalangan mereka-mereka yang mana kematiannya kita berzikir hingga ke kita mati. Masya Allah. Hamzah Abdul Rani, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Okey. Hadis seterusnya 2271, kurungan 11. Halqah zikir ialah kebun-kebun syurga. Halqah zikir ialah kebun-kebun syurga. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال هلق الزغر. رواه الترمذي. رياض الصالحين يعني رياض الصالحين, kebun orang-orang yang saleh. Riyadul Jannah, kebun syurga. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka hendaklah memetik daripadanya. Para sahabat bertanya, apakah itu taman-taman syurga ya Rasulullah? Baginda bersabda, majlis-majlis zikrullah, majlis-majlis yang mengingati Allah, majlis yang kita duduk dalam majlis ilmu, majlis yang kita duduk dalam majlis tazkirah, dalam majlis bayan, dan apa sahaja bentuk-bentuk majlis itu, dia dipanggil majlis maghfirah, majlis tazkirah, majlis maghfirah, dan majlis zikrullah. Maksudnya ialah apabila seorang melalui majlis mereka yang sibuk dengan zikrullah, maka hendaklah kamu menyertai majlis itu. Dalam hadis ini disebut halqah zikir, iaitu majlis-majlis syurga. Ia digambarkan dengan taman-taman syurga. Oleh itu, dengan sebab berzikir, seorang insan itu berada dalam kebun-kebun syurga yang dengan memasukinya, maka dia akan memperolehi kebahagiaan yang besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Cik Hashim, Masya Allah, engineer Cik Hashim, Masya Allah, sahabat saya sekelas sekali tu, sampai tingkatan 5 tu sekali tu. Masya Allah. Dinukilkan Imam Nawawi rahmatullahi alaih berkata, sebagaimana zikir itu mustahab, maka duduk dalam majlis juga penting, mustahab, disunatkan. Maka berada dalam majlis juga mustahab, sama ada zikir dengan hati maupun zikir dengan lidah. Namun yang terbaik zikir dengan kedua-duanya sekali, seperti yang telah diterangkan. Subhanallah, betul, hati kita berkata maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tiada yang layak disembah melainkan Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. So kita lidah kita sebut, dan hati kita menggambarkan makna-makna yang daripada kalimah yang disebut kita. Dinukilkan bahawa seorang murid bertanya kepada seorang syekh, lidahku sentiasa berzikir kepada Allah, namun hatiku masih lagi lalai duk berzikir, tapi hati masih lagi lalai. Syekh itu menjawab, teruskanlah berzikir dan bersyukurlah kerana Allah menyibukkan satu anggota kamu untuk mengingati.
Dia kata jangan putus asa, berzikir tak apa. Syukur Allah Ta'ala telah sibukkan anggota kita seperti lidah untuk berzikir kepadanya. So, sebahagian ulama' berkata kullu muti' zakir, maksudnya setiap perkara yang membawa kepada taat itu zikrullah. Maksudnya benda-benda yang kita berada di dalamnya dan perkara-perkara yang dilakukan semasanya, maka perkara itu sebenarnya jika ia merupakan taat, maka ketaatan itulah nama dia zikrullah. Maksud zikir di sini umum. Majlis ilmu juga dipanggil zikrullah kerana ia mendekatkan seorang itu kepada Allah. Dalam majlis ilmu, zikirnya ialah mendengar dengan tawajuh terhadap apa yang disampaikan. Tapi dalam majlis ilmu kita taklah jihri subhanallah alhamdulillah sambil-sambil dengar subhanallah alhamdulillah wala ilah. Dalam majlis ilmu kita bagi tawajuh dan kita dengar dengan teliti apa yang disampaikan oleh guru tadi. Sebab apa? Bila disampaikan oleh guru tersebut, dengan kita niat untuk menambahkan ilmu kita, dan tujuan kita ialah setiap ilmu ahkam untuk kita amalkan, perintah-perintah daripada perintah ahkam untuk kita laksanakan. Jadi kita niat macam mana apa yang aku dengar aku nak faham dan aku nak amalkan dalam kehidupan aku, dan aku nak sampaikan. Yahfazu man wara'akum. Nabi kata kepada kabilah yang datang, kabilah Abdul Qais yang datang berjumpa dengan Nabi untuk mempelajari Islam. Nabi kata, apa yang kamu pelajari tadi? Dia bertanya tentang 4 perkara. Nah, kita sebutkan sebelum ni di dalam hadis pertama dulu dalam Kitabul Iman dahulu. Masya Allah, kita dalam Kitabul Iman. Okey, hadis seterusnya 2272/12. Masa yang kosong daripada zikrullah menyebabkan penyesalan dan kerugian pada hari kiamat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada maq'adan lam yazkurillaha fihi kanat alaihi minallahi taritun wa man istaja'a marja'an la yazkurullaha fihi kanat alaihi taritun. Rawahu Abu Daud. Majlis ilmu duk buat lawak bagi orang gelak, cerita pasal dunia, dan majlis itu boleh kesertai. Jadi kita pandai-pandailah. Kita pandai-pandai. Belum nanya bukan ustaz tu dia buat lawak, dia buat happy sikit. Dia buat happy, nak gembirakan orang supaya tak mengantuk. Begitu. Sebenarnya bukan tujuan. Dan sebab ada di kalangan orang yang mana cakap dia tu, dia mudah, dia simple dia cakap, tapi orang ketawa dengan cakap dia. Jadi manusia tu keperbagaian. Ada asatizah, Masya Allah, yang dia khushtaba, dia panggil Dharif ni orang yang hati tenang, orang yang mana dia boleh perbuatan dia tak lucu, percakapan dia pun bukanlah nak bawa lawak, tapi orang dengar jawapan dia tu orang tersenyum. Masya Allah, orang tersenyum, orang seronok, Masya Allah, dan orang raghbah kepada ilmu, tak jadi masalah. So kita tengok, cuba kebaikan yang ada, dan kita rasa kita tak selesa, okey, kita boleh tinggalkan majlis tadi sebab kita rasa tak selesa. Begitu, mungkin kerana terlalu banyak majlis ketawa, jadi kita rasa tak selesa, so kita minta diri untuk undur dalam tu. Okey, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang duduk dalam majlis yang tidak ada di dalamnya zikrullah, maka padanya terdapat kerugian daripada Allah. Dan barang siapa yang berbaring di satu tempat yang tiada padanya zikrullah, maka padanya juga terdapat kerugian daripada Allah. Perkara-perkara ini boleh merugikan. Maksud hadis ini ialah waktu zikir ialah pada setiap keadaan.
ketika bangun, ketika duduk, ketika siang, ketika malam, semuanya sibuk dengan zikrullah. Masa yang kosong daripada zikrullah akan mendatangkan kerugian dan penyesalan pada hari kiamat. Jadi kita akan rugi dan kita akan menyesal. Kenapalah di dunia ini masa yang Allah peruntukkan pada kita, tetapi kita tidak dapat gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi apa sahaja yang kita buat, kita akan balik ke akhirat, kita tidak akan rasa mencukupi, kita menyesal, bahkan kita kata Allah laital ya'udu, laitas syababa ya'udu. Alangkah bagusnya muda itu berulang kembali. Maksudnya kita kuat balik, kita bangun balik, kita bangkit balik, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khair, hadis seterusnya. Penyesalan akan menimpa majlis-majlis yang kosong daripada zikrullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis 2273, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yaqumu min majlisin la yazkuruna Allah fihi illa qamu an misli jifatil himar wa kana alaihim hasrah, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada mana-mana golongan yang bangun daripada satu majlis yang tiada zikrullah, melainkan seolah mereka bangun daripada bangkai kalda. Ini menjadi kerugian buat mereka. Kerana zikir yang tak ada zikrullah, zikir-zikir yang tak ada zikrullah tadi, majlis yang tidak mengingati Allah, majlis-majlis leka dan lalai. Dalam hadis ini dinyatakan bahawa Nabi ingin menzahirkan perasaan kecewanya Nabi dan perasaan sedihnya Nabi terhadap amalan yang kosong daripada zikrullah, sehingga baginda bersabda bahawa majlis yang tidak mengingati Allah seperti bangkai kaldai. Seperti satu orang tadi, dia melingkungi satu bangkai yang berbau busuk, yang hampir nak pecah lah. Orang ramai bangun daripadanya seolah-olah mereka bangun selepas makan bangkai tersebut, macam dia makan bangkai tadilah. Majlis-majlis yang tidak mengingati Allah diuji dengan azab. Hadis ke-2274. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan lam yazkurullaha fihi wa lam yasillu ala nabiyyihim illa kanat alaihim taritun wa in syaa azzabahum wa in syaa ghafara lahum, rawahu Tirmizi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada satu kaum yang duduk dalam majlis yang padanya tiada zikrullah dan tiada juga selawat ke atas Nabi, melainkan ia menjadi kerugian bagi mereka. Jika Allah SWT inginkan, maka Allah akan mengazab mereka tersebut, dan jika Allah ingin, bahawa Allah akan mengampuni mereka. Seorang itu diuji, seorang itu diibtilakkan, atau seorang itu akan diuji. Macam mana seorang itu akan diibtilakkan dan seorang itu akan diuji dengan azab kerana dosa-dosanya yang lampau dan keampunan Allah hanya dengan kasih sayangnya sahaja. Allah Ta'ala akan ampun kita dengan rahmatnya. Jadi sebab itu kita takut kepada amalan yang kita lakukan, dan juga kita takut dan kita berharap kepada amalan-amalan tersebut. Kita berharap, bukan berharap pada amalan, tapi berharap kepada rahmat Allah. Penerangan satu, hadis 22. Jadi hadis ini, dengan kasih sayang Allah sahajalah seorang itu akan mendapat keampunan. Rahmat Allah tidak terhitung banyaknya. Hadis ini mengisyaratkan bahawa seorang yang banyak berzikir kepada Allah, maka dia tidak akan mengujinya. Allah Taala tak akan mengujinya dengan azab, bahkan dia akan memberi maghfirah, yakni keampunan dan keampunan padanya. Hadis seterusnya 2275.
2275. An Ummi Habibah radhiyallahu anha qalat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu kalamin ibni Adam alaihi la lahu illa amrun bima'rufin aw nahyun an munkarin aw zukirallah. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa qala Tirmizi hadza hadisun gharibun. Hadza hadisun gharib, rombongan kabilah Abdul Qais. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Ummi Habibah. Ummi Habibah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lakabnya Ummu Habibah, anak kepada Abu Sufyan, anak kepada Sayyidina Abu Sufyan, dan dia isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan namanya mungkin nama makcik-makcik tuan-tuan, atau kita nama sepupu kita ada nama Ramlah. Ada nama Ramlah. Ummu Habibah ni nama dia Ramlah. Nama dia siapa? Ramlah. Meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni Ummu Habibah ni lah mas kahwin yang paling mahal. Nanti kita akan belajar jilid ke-7 nanti, Kitabun Nikah Babul Mahar. Kitabun Nikah Babul Mahar. InsyaAllah kita itu akan dicetak sehari dua lagi. Akan hantar cetak lah. Dia akan take time lah, dalam 1 bulan ke sebulan lebih ke begitulah. Kita tunggu ISBN dan sebagainya. Tak apa, maksudnya kita tu benda tu dah siap dah. Jilid 8 sikit lagi nak atur, dan saya akan cetak final. Saya akan check final. So dalam 3-4 bulan lagi lah masa dia juga sikit untuk keluarkan. InsyaAllah sempat dah tu. Kita ngaji jilid 7 dulu. Habis jilid 7 kita masuk jilid 8. Kita setahun ni, sebelum tahun depan ni, kita nak habis sampai jilid 8. Jilid 7 dan 8, 5 dan 6, 7 dan 8. Allahu Akbar. Ummu Habibah, Sayyidina Ummu Habibah ni mahar yang paling mahal lah. Mahar yang paling mahal, lebih kurang 400 misqal perak. 400 misqal perak itu lebih kurang berapa kilo dulu saya terlupa lah. 400 misqal perak 12 kilo 243 gram. 12 kilo 243 gram. Kalau masa saya menulis tu harga dia RM2.92 kali dah 12 kilo 243 gram kali dengan apa tu? Kali dengan RM2.92. Jadi RM35,749.56. Apabila majlis tersebut minta untuk bangun, perlu ke bangun, apa hukumnya? Apabila majlis tersebut minta untuk bangun, tak ada jadi masalah. Kita duduk dalam majlis, bangun tuan-tuan, kita nak berselawat kepada Nabi SAW, so kita bangunlah, apa jadi masalah? Boleh bangun, boleh duduk majlis tu, tak jadi masalah. So tuan-tuan boleh, tuan-tuan yang menghadapi majlis itu. Jadi tuan-tuan yang rasa dan dalam majlis itu, tuan-tuan yang akan hadapinya. So kalau benda itu tak salah untuk kita bangun, so kita boleh bangun. Begitu. Ya. Jadi Ummu Habibah ni, jadi RM35,749.56. Itu mas kahwin dia. Apabila kita nilaikan dengan harga perak lah. Kalau nilai dengan harga emas, dia mahal lagi lah, lebih kurang RM150,000. Meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, kesemua perkataan anak Adam memudaratkan mereka. Jadi semua apa yang anak Adam cakap ni, dia akan ditanya, bukan memberi manfaat kepada mereka, kecuali dia ajak kepada kebaikan serta mencegah kepada kemungkaran dan zikrullah sahaja. Khair. Penerangan. Maklumlah daripada hadis ini bahawa tiada satu pun daripada percakapan dan perbuatan seorang insan yang diharuskan kecuali perkataan yang mengajak kepada kebaikan dan percakapan dan menjadi keperluan bagi insan. Dua saja yang kita boleh buat ni, dua saja. Keperluan manusia, keperluan insan. Dan keperluan insan tadi
Kita tahu ada 5 keperluan insan. Keperluan insan, makanan, kita bergerak ke arah makanan, mencari makanan, buat makanan, kita bercakap, berbual tentang makanan. Satu keperluan dia taklah panjang sampai 24 jam. Dan makanan dan minuman lah. Kedua, pakaian. Pakaian itu keperluan manusia, bersedia untuk melakukan perbuatan dan menjahit atau membeli pakaian. Dan ketiga, keinderaan, kenderaan yang kita pakai. Dan yang keempat, tempat tinggal. Tempat tinggal. Dan kelima, pasangan. Kelima ialah pasangan. Itu adalah kepentingan dan keperluan insan. Jadi manusia itu boleh bercakap atas dasar keperluan tadi atau atas dasar perintah. Atas dasar apa? Perintah. Jadi kecuali perkataan mengajak kepada kebaikan, perintahlah, dan percakapan yang menjadikan keperluan kepada perintah dan kebaikan, dan percakapan yang menjadi keperluan bagi insan. Ulama menulis bahawa daripada sabdaan Nabi, secara syarak percakapan itu tidak disukai dan tidak boleh. Ulama menulis bahawa daripada sabdaan Nabi, secara syarak percakapan itu tidak disukai dan tak boleh. Oleh itu, maka menegah daripada perbuatan sedemikian, Nabi telah mubalaghahkan hadis ini. Macam mana sampai tak boleh sekali. Mubalaghah ni Nabi nak menimbulkan sesuatu kepentingan di dalam satu perkara, terpaksa meninggikannya atau terpaksa merendahkan pada bahagian yang muqabil, bahagian yang bertentangan dengannya. Allahu Akbar. Tidak syak lagi percakapan yang menjadi keperluan insan. Itu dalam kalam yang mubah. Itu dipanggil sentence-sentence, ayat-ayat yang mubah. Di akhirat nanti tidak memberi manfaat. Di akhirat nanti tidak memberi manfaat, beriktibarkan akhirat, dan tidak juga dikenakan dosa ke atasnya. Kalam akhirat ialah kalam yang semata-mata mengikut kehendak Allah, kehendak agama, seperti amar ma'ruf nahi munkar dan zikrullah. Mafhum sabdaan Nabi ialah setiap perkataan anak Adam membawa kerugian padanya, tidak memberi manfaat langsung, melainkan perkataan tadi yang mana mengajak kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran dan berzikrullah. Banyak bercakap tanpa berzikir menyebabkan hati menjadi keras. Terlalu banyak speaking, terlalu banyak cakap, yang menyebabkan sebenarnya kurang bercakap sia-sia, atau kurang cakap keperluan, yang mana kurang cakap tentang keperluan. Usul dalam dakwah ialah kurang cakap tentang keperluan. Cakap sia-sia ni tak boleh. Dalam hadis larang, min husni mar'ihi tarkuhu ma la ya'ni. Seorang itu tak akan capai kebaikan Islam yang sempurna, tarkuhu, sehingga dia meninggalkan perbuatan sia-sia. So perbuatan sia-sia ni kita perlu tinggal. Kita perlu tinggal. Tak boleh kurang pun benda yang tak boleh tinggal. Maksudnya kurang tu maksudnya kurangkan cakap sia-sia. Maknanya bolehlah, sedangkan cakap sia-sia tadi tak boleh. Cakap sia-sia tadi tak boleh. Dipanggil darurat kibatun. Darurat kibatun, keperluan. Cakap kibatun, cakap tentang keperluan. Darurat kibatun, ko kam karna. Haruslah perkara-perkara yang diharuskan, perkara-perkara yang dibolehkan, itu pun dikurangkan. Tak penting pun dikurangkan. Dipanggil tahrir. Satu takrir. Takrir ni dia panjang lebar. Panjang lebar sampai berjam-jam. Tahrir ni diperkata harrara yuharriru tahriran. Tahrir ni ialah percakapan, tulisan atau percakapan yang mana khashu anil laghu, khashwun anil laghu, iaitu yang kosong daripada sia-sia. Yang kosong daripada sia-sia. Itu maknanya perkara yang kosong daripada sia-sia. Lepas tu percakapan
yang kosong. Percakapan yang kosong daripada sia-sia lah. Begitu. Maknanya khali, tahrir. Kita cerita tentang tahrir. Tahrir ni kita cuba buat ayat pendek aja. Buat ayat pendek. Sebab tu perkataan Nabi qalla wa dalla. Pendek tapi maksud dia terlalu luas. Maksud dia terlalu mendalam. Jadi tahrir panggil. Tahrir. Sebab tu kita panggil tahriri imtihan. Kalau kita periksa kat madrasah dipanggil tahriri imtihan. Imtihan secara bertulis. Tapi daripada perkataan tahrir tu kena faham. Tulis pun tak payahlah panjang lebar. Hak mana ditanya, hak itulah jawab. Hak mana ditanya, hak itulah jawab. Sebab tahrir yang diperlukan di situ ialah the point. Direct to the point. Direct to the point. Tanya Cik Hashim tu, dia ingat habis point geografi. Dia ingat habis point geografi. Point tu sama je. Mari apa soalan pun, kalau dengan pertanian, ada tahu apa point geografi dan apa point yang boleh menyebabkan markas ditulis. Kita mendapat markas dalam jawapan tadi. Okey, kalau pertanian yang terbaik ialah tanah yang rata. Tanah yang rata lagi luas. So 2 point tu, luas dan rata. Tanah yang rata lagi lembut. Tu 2 point di situ. Pendek je tapi dia ada 2 point. Cara pemarkahan tu dia ada 2 point. Di situ. Rata dan lembut. Rata dan lembut. Cikgu mana ajar tu? Cikgu mana? Tu lupa yang ajar geografi kita tu. Cikgu apa dah? Yang ajar geografi kat kita tu. Cikgu Hamidah dia tahu. So maksudnya tahrir. So kita ada point. Kita tulis apa panjang lebar je, dia tak jumpa point. Dia tak bagi markah. Jadi begitulah tahrir. Tahrir ni jawapan yang kita beri yang mana ada point-point, tapi disambunglah dalam bentuk ayat. Tapi dalam tu ada point yang nak dibolehkan untuk kita mendapat pemarkahan. Jadi banyak berzikir tanpa menyebabkan hati menjadi keras. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tuqsirul kalama bighairi zikrillah wa inna qasratul kalam bighairi zikrillah qaswatun lil qalbi wa anna ab'ada nasi min Allah qalbu qasi. Menepati skema cikgu dia tahulah skema atau apa tak kira skema. Cikgu Norma ingat 1985 SPM. Okey, percakapan yang berlebihan akan menyebabkan hati mati. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu bercakap tanpa mengingati Allah, kerana sesungguhnya banyak bercakap itu mengeraskan hati, dan sesungguhnya orang yang paling jauh daripada Allah adalah orang yang hatinya keras. Okey. Penerangan. Percakapan yang berlebihan akan menyebabkan hati menjadi keras. Kenapa? Kerana kebiasaan dengan banyak bercakap, seorang itu akan bercakap dengan apa yang dia inginkan dan memaksa orang lain untuk menerima pendapatnya dan tidak mendengar percakapan-percakapan yang sahih dan hak. Itu reason dia. Tapi kalau tak ada point yang kita sebut ni, tak jadi masalah. La ba'sa alaih. Percakapan yang berlebihan akan menyebabkan hati menjadi keras. So Nabi terang, kita banyak bercakap tu, saya ni pun banyak bercakap juga dah. Berapa lama dah saya bercakap? Tegak 360 jam dah. Muda-muda ustaz dah mengajar berapa lama dah muda? Lebih kurang 360 jam, mungkin 370 jam. Banyaknya ustaz tu cakap. Berjam-jam dia. Guinness record tak boleh lagi ni, kita buat Guinness record baru ni.
pengajian kitab selama 1000 jam. 800 jam. So banyak tu kita cakap. Jadi kenapa percakapan yang banyak tu tak boleh, yang menyebabkan hati keras? Maka ulama terangkan, kerana kalau ada sifat ni barulah percakapan yang lebih tu tak dibenarkan. Percakapan yang lebih tadi tak dibenarkan. Kerana kebiasaannya dengan banyak bercakap, seorang itu akan bercakap apa yang dia inginkan. Orang kaki cakap banyak, dia suruh orang dengar, dia cakap je. Jadi kita ni cakap tentang hadis, tentang perintah, tentang ahkam, tentang kebaikan, mengajak kepada Allah, mengajak berselawat pada Nabi, jangan mencela orang, jangan mencaci orang, jangan memaki hamun orang, jangan tengok keburukan orang, jangan tengok kesalahan orang. Mata yang Allah kita buat ni, satu mata nak lihat kesalahan kita dan satu lagi mata untuk lihat kebaikan orang. Walaupun orang tu buat jahat, dia ada lagi kebaikan, dia tengok kebaikan dia. Atau cakap macam tu tak jadi masalah. Yang cakap jadi masalah ialah orang yang bercakap. Jadi seorang itu akan bercakap dengan apa yang dia inginkan. Hantam saja benda, tak tahulah perintah ke tak perintah ke. Dan bukan setakat itu, memaksa orang lain untuk menerima pendapatnya. Dan bukan lagi, tidak boleh mendengar percakapan orang lain yang betul dan yang baik dan yang hak selain daripada percakapannya. Mana-mana percakapan yang lain tidak dianggap betul, sama ada pada hakikatnya percakapan yang lain itu baik sekalipun. Percakapan yang baik sekalipun, panjang, keinginannya hanyalah supaya orang ramai menjadi keliru dan mengelirukan. Dia membuatkan satu benda tadi yang jelas dia jadi keliru, dan bukan setakat itu mengelirukan, mengconfusekan orang. Itu tak nak. Pada dalam hatinya sedikit pun tiada perasaan takut kepada Allah, yang mana dia bercakap sedemikian tu dia tak takut sikit pun pada Allah. Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang lalai daripada kehidupan akhirat. Itu orang-orang yang lalai daripada kehidupan akhirat. Hadis seterusnya 22:77. Golongan 17, sebaik-baik harta. Ada juga harta ni hak baik weh. Wa an Saubana radhiyallahu anhu qala lamma nazaltu والذين يكنزون الذهب والفضة التوبة كنا مع رسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وقال بعض أصحابه نزلت في الذهب والفضة لو علمنا أي المال خير ونتخذه قال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوج مؤمنة تعينه على إيمانه رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu, Sayyidina Sauban juga adalah sahabat Nabi, dan beliau juga di kalangan hamba Nabi, dan mereka yang berkhidmat kepada Nabi semasa dia jadi hamba. Dia banyak berkhidmatlah pada Nabi. Sauban masa duduk dengan Nabi, badan sihat, Masya Allah, tazah, kuat, gagah, sehat. Lepas tu Nabi merdekakan dia jadi maula, iaitu hamba yang dimerdekakan oleh Nabi. Lepas tu dia pun dipisahkan oleh Nabi, tak bersama dengan Nabi, dan lama tak bertemu dengan Nabi. Selepas sebulan Nabi bertemu dengan dia, badan dia dah susut dah. Kenapa Sauban, badan kamu susut? Dia kata, ya Rasulullah, setelah Tuhan memerdekakan saya dan saya bebas hidup seperti orang merdeka, tapi sebenarnya hati saya tak tenang. Ya Allah, hati saya tak tenang. Mana maksudnya hati saya tak tenang? Macam bak kata pepatah, mandi tak basah, mandi pun tak basah, mandi pun tak boleh basah. Apa satu lagi? Mandi tak basah. Satu lagi perkataan, maksudnya mandi pun rasa tak basah. Sebab tak melihat wajah Tuhan, tak melihat
tak mendengar percakapan dan nasihat daripada Tuhan. Dan menyebabkan sebab iftiraknya tadi, peristiwa iftiraknya, perpisahan daripada Nabi, menyebabkan badannya kusut, badannya susut kerana terlalu asyik dan terlalu cinta. Makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basah. Lalu saya tidak dapat melihat Tuhan. Kalau saya pergi pada waktu malam, saya pergi berjumpa dengan Tuhan dan saya tak dapat bertemu dengan Tuhan, maka saya akan melihat daripada jarak yang jauh. Saya akan mendengar bacaan Al-Quran yang Tuan baca di dalam hujrah Tuan. Jika Tuan berehat, maka saya hanya sekadar melihat bumbung rumah yang mana di dalam rumah tersebut adanya kekasih yang dah ku cintai lebih daripada dunia dan isi-isinya, iaitu Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang dah ku cintai. Dalam rumah, tengok bumbung rumah pun jadilah. Sauban radhiyallahu anhu berkata, apabila turunnya ayat wallazina yakhnizuna adh-dhahaba wal fiddah, maksudnya iaitu surah Taubah ayat 34, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Surah Taubah. Pada ketika itu kami berada bersama dengan Nabi dalam salah satu safarnya. Tak lalu makan roti canai. Hari-hari saya makan roti canai je. Beli hari-hari roti canai. Kedai mi rasa tu balik, goreng balik. Lepas tu makan dengan yogurt, susu masam. Masya Allah. Lepas tu buat chai sendiri dengan susu segar. Minum teh saya ataupun Nescafe lah. Orang rumah ustazah minum chai, tapi ustaz panas susu segar tu, taruh Nescafe. Kena macam Nescafe brew. Pagi-pagi sekali jadi ya. Itu roti canai, taruh minyak zaitun sikit, bakar balik atau dry fan. Lepas tu yang garing-garing tu, tak makan yang dal yang dulu itu, balik tu makan dengan yogurt plain yogurt yang setengah liter tu. Ada jual tu. Terliur pula, sedap pula. Allahu Akbar. Pada ketika itu kami bersama Nabi di dalam salah satu safarnya. Seorang sahabat berkata, ayat ini turun berkenaan dengan emas dan perak, amaran menjadikan emas dan perak itu sebagai barang simpanan. Bila ayat ni turun, kanzul mazmum, dipanggil kanz tu simpanan, mazmum yang dicela. Maksudnya orang-orang yang menyimpan emas dan perak ni, emas dan perak ni, ayat ni menyebabkan sahabat tension, sahabat risau. Sebab apa? Tak boleh simpan, harta tak boleh simpan langsung, emas perak tak boleh simpan, ada kena belanja. Sebab tu kehidupan sahabat ada saja dapat habis, tak boleh simpan. Jadi mereka takutlah menjadikan harta simpanan itu kanzul mazmum. Kanz iaitu simpanan yang dicela. Jadi sahabat risau turun ayat tadi. Apakah boleh kami mengetahui apakah harta yang baik bagi kami untuk menyimpannya? Boleh tak? Tu tak boleh simpan, hak mana hak boleh nak simpan? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, harta yang paling baik ialah lidah yang berzikir, hati yang bersyukur, isteri yang beriman, yang membantu suaminya untuk menjaga imannya. Masya Allah, dapat isteri yang baik. Kalau tak ada isteri tu, kena cari isteri cepat-cepat. Jangan tak ada isteri pula. Muda. Cari seorang. Jangan duduk seorang tu muda. Zahirnya ialah sahabat Nabi menzahirkan keinginan supaya ditentukan perkara yang lain selain daripada harta zahir yang memberi faedah. Lau alimna ayyul mal khair, maksudnya ialah khabarkanlah kepada kami apakah harta yang memberi manfaat kepada kami.
yang kami boleh menyimpannya untuk keperluan kami. Nabi SAW tidak melihat maksud yang disampaikan oleh sahabat. Bahkan Nabi memberitahu perkara-perkara yang manfaat yang dikatakan sebagai sebaik-baik harta, iaitu perkara yang disebut di dalam hadis di atas. Okey. Wa zaujatun mu'minatun ta'inu ala imanihi. Seorang isteri yang membantu perkara yang bersangkut paut dengan keimanan suaminya. Seorang isteri yang membantu perkara yang bersangkut paut dengan keimanan suaminya. Maksudnya lah seorang wanita yang membantu suaminya dalam perkara agama dan menunaikan hak kefarduan. Contohnya apabila masuk waktu solat, maka dia akan mengingatkan suaminya mengenai solat. Bang, solat dah masuk, kena pergi sembahyang jemaah tu. Jangan tinggal takbiratul ula, lepas tu doa untuk kita ya. Gitu. Tak, maksudnya saya jelaskan balik. Maksudnya tu saya cakap kat muda, suruh cak muda tu carilah kat satu orang yang dia tak ada, muda tu dah ada. Bukan suruh muda kahwin lagi. Tak. Jangan silap faham, saya tersalah tu dan tak tu, jangan banyak bercakap, nanti salah pula. Okey, para isteri menyebutkan terus bangkit. Tak ada, beritahu dia. Bukan tu nak suruh cari kat satu orang lain. Minta maaf lah. Minta maaf tersilap dia, sebab tu dia tak boleh banyak cakap. Okey, tak nak cakap lah. Para isteri menyebutkan suami mereka mengerjakan perkara kebaikan dan menahan suami daripada mengerjakan perkara-perkara yang buruk dan haram, khususnya dalam mencari harta. Para isteri hendaklah memalingkan suami mereka daripada jalan yang buruk dan kepada jalan yang baik. Memalingkan suami mereka. Tolong tu muda, panggil dia balik, tolong balik. Jangan dia salah faham pula apa yang ustaz cakap ni. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berbangga di hadapan para malaikat pada mereka yang berzikir. Hadis yang seterusnya iaitu Allah Ta'ala berbangga kepada para malaikat. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja Muawiyah ala khalqatin fil masjid. Qala fama ajlasakum? Qalu jalasna nazkurullaha. Qala Allahu ma ajlasakum illa zalika. Qalu Allah. Qala Allahi ma ajlasana ghairuhu. Qala amma inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu hadisan minni wa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi wa qala ma ajlasakum hahuna. Qalu jalasna nazkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Qala Allahi ma ajlasakum illa zalika. Qalu Allahi ma ajlasana illa zalika. Qal amma inni lam astakhlifkum rahmatan lakum walakinnahu atani Jibrilu fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Muawiyah telah pergi kepada satu majlis di dalam majlis lalu berkata, apakah yang menyebabkan kamu semua duduk dalam majlis ini? Orang yang berada dalam majlis itu berkata, kami duduk untuk berzikir kepada Allah.
Beliau berkata lagi, demi Allah, tidak ada sebab yang lain. Mereka berkata, demi Allah, tidak ada sebab yang lain. Beliau berkata, bukankah aku menyuruh kamu bersumpah kerana Allahi. Sebab tu sumpah tu Allahi. Kerana mensyaki sesuatu terhadapmu. Tak syak terhadap tu. Tak syak langsung pun. Tiada seorang pun yang lebih hampir kepada Allah berbandingku yang sedikit meriwayatkan hadis daripada baginda kepada Rasulullah dan berbandingku. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi kepada satu majlis sahabat-sahabat dan bersabda, apakah yang menyebabkan kamu duduk dalam majlis ini? Mereka berkata, kami duduk untuk berzikir kepada Allah dan memujinya atas nikmat Dia memberi Islam kepada kami dan mengurniakan kepada kami. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, hanya kerana itu kamu duduk di sini? Mereka menjawab, demi Allah, hanya kerana ini kami duduk di sini. Baginda bersabda, sesungguhnya bukanlah aku menyuruh kamu bersumpah kerana tidak mempercayaiku, tetapi Sayyidina Jibril alaihissalam telah datang kepadaku dan memberitahu kepadaku, maka Allah berbangga terhadap kamu di hadapan para malaikat. Penerangan ayat yang terakhir dalam hadis ini bermaksud apabila hamba-hamba Allah yang baik duduk di dalam satu halqah dan berzikir kepada Allah dan mengingatinya secara ijtimai, secara ramai, maka Allah akan menyebut mereka secara ramai ijtimai bersama dalam majlis malaikat. Allah berfirman kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku, mereka diuji dengan keinginan nafsu dan godaan syaitan, namun ujian itu tidak melekakan mereka daripada beribadat kepada. Oleh yang demikian, Allah memuji mereka lebih daripada memuji malaikat. Malaikat untuk beribadat. Malaikat untuk beribadat kepadanya tidak perlu bersusah payah dan untuk Allah dan tidak perlu menghadapi cabaran, tetapi insan untuk beribadat kepadaku, yakni kepadaku, terpaksa bertungkus lumus dan mengalami kesusahan dan terpaksa menanggung kepayahan. Dalam kita menyembah Allah, dalam kita beribadat kepada Allah, kita ada nafsu, kita ada perasaan, dan kita ada nafsu dan keinginan. Keinginan dan nafsu tidak membawa kita kepada taat dan membawa kita dan cenderung kita kepada benda yang tak baik. Tapi dengan istiqamahnya makhluk insan tadi, walaupun di sisinya mempunyai rintangan dan dugaan yang begitu besar, cabaran yang perlu dihadapi kerana syaitan itu telah menggodanya dan menghasutnya. Tapi makhluk yang bernama insan ini masih kekal untuk beribadat kepadaku. Maka sebab itulah daku memuliakan mereka berbanding memuliakan mereka di hadapan para malaikat. Tuhan Ta'ala kata Allah memuji mereka lebih daripada memuji malaikat. Malaikat untuk beribadat kepadaku, Allah kata tak perlu bersusah payah dan menghadapi cabaran. Tapi insan untuk beribadat kepadaku terpaksa bertungkus lumus dan mengalami kesusahan dan terpaksa menanggung segala kepayahan. Nak tanggung semua segala kepayahan, bertungkus lumus dan sebagainya. Bertungkus lumus dan sebagainya. Zikrullah berdasarkan kepada usaha adalah mudah dan berdasarkan kepada pahala paling afdal. Itu untuk kita sambung nanti pada hari Jumaat nanti sedikit lagi. Lepas tu kita masuk kitab baru, kitab Asma'illah. Kitab Asma'ullah. Ada 99 nama Nabi di situ, satu persatu. Tak banyak diterangkannya, tapi satu persatu makna daripada 99 tadi. Apa macam mana kita nak zikir nama-nama Allah tadi dengan sifat-sifatnya tadi, saya sebut semua 99 secara ringkas sahaja. Itu pun secara ringkas saja, tapi
agak payah jugalah, agak detail jugalah. Wallahu a'lam. So kita berhenti di situ dulu. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan diri ini. Wallahu a'lam. Aku boleh qali hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin, ya awwalal awwalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya zal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya zal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana dhunubana ووسع لنا خلقنا وتجب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم. Masya Allah. Kita sambung insyaAllah pada hari Jumaat ni, minggu ni, waktu minggu depan seterusnya lah. Masya Allah. Jazakallah wa iyyakumullah wa iyyakum wa iyyakumullah wa iyyakum semua. Semoga Allah SWT terima kasih kepada tuan.